اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ambilkan daripada dalilnya dalil barang yang diiktikad, yang diyakinkan, yang diambilkan daripada dalilnya dalil barang yang diiktikad, dalil yang diyakinkan. Bermula ilmu tauhid itu, ini nak masuk kepada dipanggil mabadi ilmu. Mabadi ilmu ni muqaddimah ilmu, pendahuluan ilmu, yang mana sepatutnya sayugianya kita nak belajar apa-apa ilmu, kita kena ambil tahu dulu berkaitan dengan mabadi ilmu dipanggil. Muqaddimah ilmu, pendahuluan ilmu. Ilmu ni ilmunya ilmu apa? Nama ilmu. Kemudian dia punya hak dia, dia punya takrif dia. Pengertian ilmu tauhid ni apa dia? Kemudian maudhu' pembicaraan ilmu ni dia nak bicara bab apa? Kemudian apakah faedah guna kita belajar ilmu tu? Dalam kitab kita ni datangkan 3 lah. Yang pertama nama ilmu, ilmu tauhid. Yang 4 nama ilmu tauhid. Yang keduanya apa dia ilmu tauhid ni? Kemudian ilmu tauhid ni bahasan dia apa? Nak bercara bab apa? Yang ketiga. Yang keempatnya apakah faedah guna kita belajar ilmu tauhid? Dia orang sini 4. Dia kalau krediti dia ada, dia panggil al-mabadi asyarah. Pendahuluan ilmu 10 perkara. Di antaranya macam sini dengan nama ilmu, dengan takrifan ilmu, pembicaraan ilmu, faedah dia. Ada antara laginya kalau hak tidak didatangkan dalam kitab kita ni, dia punya istimdak dia. Istimdak ni ambilannya di mana? Sumbernya di mana ilmu ni? Istimdak dia. Kemudian apakah hukum belajar ilmu? Dah mari sinilah. Kemudian apakah kelebihan belajar ilmu ni? Kemudian ilmu ni pula siapakah pengasah dia? Yang mengasah ilmu ni siapa? Mengasah ilmu, mengasah nak ilmu tauhid, mengasah ilmu fiqh, mengasah ilmu tasawuf, asas ilmu. Tapi ilmu ni ilmu agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah kata dia punya pengasah sebab di awal Islam tidak ada nama hak ni bicara ilmu tauhid, hak ni bicara ilmu fiqh, hak ni bicara ilmu tasawuf, hak ni bicara ilmu tafsir, hak ni bicara ilmu hadis, tak ada. Hak ni bicara ilmu tajwid, ilmu qiraah, tak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kemudianlah ambil daripada ilmu agama yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kemudian yang susung. Siapa yang mengasas? Siapa yang mengasah ni bukan pengasas agama. Pengasas dia punya pembahagian. Dia punya pembahagian ilmu tu. Ilmu tauhid siapa? Ilmu fiqh siapa? Ilmu fiqh imam-imam lah. Kemudian ilmu tasawufnya siapa pengasah? Dia ada dia punya imam-imam dia yang mengasah ilmu-ilmu ni. Macam contohnya ilmu tauhid, pengasah dia yang mengasaskan ilmu tauhidnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Maka kalau tak faham pembicaraan, dia kata pengasah ilmu tauhid Imam Asy'ari, Imam Maturidi, kurung yang keempat, akhir kurung 3, awal kurung yang keempat. Jadi sebelum tu tak ada tauhid. Ni orang tak faham. Tak faham dia punya muqaddimah ilmu, dia tak faham. Pengasah di sini bukan pengasah isi ilmu. Isi ilmu tu ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengasah susunan ilmu. Susunan ilmu dia punya pengasah dia. Bukan pengasah ilmu
Ilmu itu ilmu yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh mudahlah. Siapa pengasas ilmu tajwid, ilmu qiraah? Masa Nabi tak ada kaedah ilmu tu dengan nama-nama ilmu, nama-nama hukum. Tak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke ada? Nabi bersabda hukum nun mati ada 5. Ada sabdaan Nabi. Hukum nun mati ada 5. Ada. Ada tak Nabi duk cerita mak-mak, ada tak Nabi duk cerita? Ada Nabi duk cerita hak ni kena baca 1 alif 2 rakaat, Nabi pun sabda hak ni kena baca 2 alif 4 rakaat, 3 alif 6 rakaat. Ada adik? Tak ada. Tapi siapa yang susun ni? Ulama yang asaskan. Ulama yang asaskan. Siapa pengasas? Atau dia kaedah pengajian. Asas ilmu sahaja. Tapi baca seumpama ni, hak nun mati jumpa gini, baca gini ni, hak ni bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama ambil bacaan Nabi begam-begam, hak ni baca gini, kalau jumpa huruf ni baca gini, kalau nun mati jumpa huruf ni baca gini. Hak ni ubah nama gapo? Hak ni ubah nama gapo? Kemudian Nabi baca pula, panjang mana Nabi bacanya? Berapa halif, berapa rakaat dia baca? Lepas tu bubuh nama hukum, nama ni nun mati jumpa ni nama apa hukum. Ulama pun susun. Ulama yang asaskan ilmu ni. Tapi ambilannya daripada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah juga dengan ilmu tauhid. Ulama hanya mengasaskan, menyusun kaedah, tapi bab pegangan ni Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada timbul persoalan dia tu pengasas ilmu tauhid Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Mana sebelum tu tak ada tauhid lah barangkali. Ni jahil beratlah setara ni. Dia panggil mabadi ilmu, muqaddimah ilmu pun tak tahu. Dan macam mana dengan fiqh pengasasnya imam mujtahid. Imam mujtahid ni kemudian pada masa sahabat tak ada lagi ni imam mujtahid ulama kemudian ni. Lepas tu pada masa sahabat tak ada fiqh, tak ada hukum hakam solat, tak ada hukum hakam puasa. Jadi berkaitan mabadi ilmu ni, kalau kitab-kitab besar adalah, tapi kitab Faridatul Faraid ni kira risalah helayang-helayang. Tapi dia wa'ari ni permulaan ilmu. Dia kata nak banding dengan kitab-kitab tauhid yang sama level. Hak kita kata gak helayang kitab pun sama, lebih kurang je nipis dianya. Hak menonjol, hak lengkap, Faridatul Faraid. Kalau kitab fiqh lah tak ingat dah. Tapi kalau kitab-kitab Arab adalah di mari mabadi ilmu ni. Kalau dalam Munyatul Musalli tak ada, dalam Matla'in pun tak ada mabadi ilmu ni. Kalau ada mabadi ilmu, pendahuluan ilmu, kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati diwari apa pengertian ilmu tasawuf, apa maudhu' pembicaraan ilmu tasawuf, apa hukum belajar, sumbernya mari daripada mana, istimdak di sumber mari daripada mana, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Penawar Bagi Hati ada di bawah tajuk pendahuluan. Kan dalam kitab Penawar Bagi Hati dia ada satu pendahuluan. Pendahuluan ni kalau gak muqaddimah lah. Muqaddimah bahasa Arab. Kalau ikut bahasa kita pendahuluan. Kita ni kalau sebut pendahuluan makna bayar duit muka. Ya. Kena bayar pendahuluan lah, duit muka dah. Pendahuluan. Kalau kita kata muqaddimah, muqaddimah kita faham kan? Kena kita faham hak Arab daripada hak Melayu. Jadi dia ada satu muqaddimah, satu pendahuluan. Dia ada 3 tajuk besar di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Pendahuluan dicaranya dipanggil pembicaraan mabadi ilmu, pendahuluan ilmu. Ilmu nama apa, ilmu bicaranya bab apa, kemudian sinilah kemudian apa faedah kita belajar ilmu ni. Jadi ambil 4 perkara je lah sini. Dia kalau ditiga dia ada 10 perkara. 10 perkara. Jadi bermula ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni nama dia lah.
ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu aqaid, banyak nama. Ilmu kalam kita jarang dengar ilmu kalam. Di antara nama ilmu tauhid ni ilmu kalam. Dinamakan ilmu kalam sebab pembicaraan sifat kalam ni agak panjang. Dan di antara tempat yang berlakunya terpesong di antaranya adalah di pembicaraan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu pembicaraan sifat kalam ni agak panjang. Tapi kita ni kitab kecil, pembicaraannya ringkas sahajalah. Kalau mengaji kitab besar sungguh, pembicaraan sifat kalam, sifat yang ke-13 daripada 20 sifat tu agak panjang. Sebab tu di antara nama yang dikenalinya adalah ilmu kalam. Tapi kita sehu dua lah, ilmu tauhid dan juga ilmu usuluddin. Ilmu tauhid satu, ilmu usuluddin satu. Dipanggil ilmu tauhid sebab ilmu ni pembicaraannya nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala, nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kalau kita mengaji sifat 20, asas pembicaraan sifat Tuhan adalah wahdaniyah, keesaan. Itu asas pembicaraan, keesaan. Apabila Allah Subhanahu wa taala ni bersifat dengan wahdaniyah, keesaan, pastilah ada Allah, ada yang tidak diadakan. Sebab hanya Allah sahaja Tuhan. Kalau Allah ni ada asalnya tak ada, siapa yang nak menjadikan Allah? Sebab Tuhan hanya Allah jua. Kalau ada dua Tuhan, bolehlah untuk sementara tu kita bahas hak mana Tuhan hak mula-mula, hak mana Tuhan yang dijadikan. Tapi kalau dua Tuhan pun dua-dua bukan Tuhan, tapi boleh lagi kita nak main dulu sementara. Tapi Tuhan hanya satu. Bila Tuhan hanya satu, pastilah Tuhan yang satu ni ada yang tidak diadakan, mana ada sedia kala. Itu pembicaraan asas dia, wahdaniyah lah. Bila Tuhan yang esa, pastilah Tuhan ni kidam, baqa, mari daripada esa tu lah. Apabila Tuhan ni esa, hanya Allah jua Tuhan, pastilah Allah Ta'ala tidak serupa dengan yang lain daripada Allah. Yang ni tidak serupa dengan makhluk. Tak serupa. Sebab apa? Sebab hanya Allah jua Tuhan. Kalau Tuhan ada dua, mungkin antara kedua-dua ni serupa. Tapi Tuhan hanya satu, pastilah Tuhan ni tidak serupa dengan yang lain. Sebab yang lain kesemuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah Ta'ala Tuhan yang esa, pastilah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah yang sempurna, iradah yang sempurna, ilmu yang sempurna. Mana kudrah yang sempurna? Kudrah yang sempurna ni kesemua yang berlaku mestilah mari daripada sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kudrah yang sempurna. Mana kudrah yang sempurna? Maknanya semua yang berlaku mesti datang daripada sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada perkara yang berlaku bukan kudrah Allah yang lakukan, mana kudrah Allah bukan kudrah yang sempurna, perlu pula kepada kudrah yang lain, kudrah makhluk ke, tolong Allah Ta'ala buat benda-benda kecil. Sebab apa? Allah benda besar padang lah, benda kecil ni banyak dah lalu, tak padang Allah. Tak padang Allah nak buat, ataupun tak padang, kecil sangat kerjaan tu, tak payah Allah buat lah. Itu bukan kuasa yang sebenar, itu bukan kudrah yang sebenar. Kudrah yang sempurna, kudrah yang sebenar, semuanya mesti mari daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa mesti kudrah yang sempurna? Sebab hanya Allah jua Tuhan. Itu wahdaniyah. Hanya Allah jua Tuhan. Mestilah kesemuanya datang daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari daripada pembicaraan wahdaniyah. Tambahan pula ulama memecahkan pula wahdaniyah kepada tiga. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al, pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ngaji tauhid ni. Nak mengesakan Allah, mengesakan Allah pada zat,
Allah hanya Tuhan yang satu, orang Islam sahih dah. Allah Tuhan yang satu. Tapi keesaan pada perbuatan, keesaan pada perbuatan itu lucunya. Tak ada keesaan pada perbuatan, makna kita tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dengan makna kita tidak ma'rifatullah, kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak ada benda terutama keesaan pada perbuatan. Jadi kita ni agama tauhid kan. Sahu nama tauhid ni agama tauhid, agama yang mengesakan Tuhan. Mengesakan Tuhan tu lah, bukan hanya mengesakan Tuhan dengan makna Allah Tuhan yang satu, bukan mengesakan Tuhan pada perbuatan, hanya perbuatan Allah jua yang mengadakan. Berarti selain daripada perbuatan Allah, perbuatan makhluk tak boleh bekas sama sekali, walaupun hanya sebesar zarah. Sebab kalau ada satu benda yang sebesar zarah yang dilakukan oleh makhluk, makna kudrah Allah, kudrah yang tidak meliputi. Ada sebenarnya kecil je waktu makhluk buat. Jadi kudrah Allah bukan kudrah yang meliputi, ternapi keesaan Allah pada perbuatan. Sebab ada satu benda halus yang bukan Allah buat. Ni hok mula-mula sekali ni, ilmu tauhid. Ni nama ilmu ni ilmu tauhid. Nama ilmu tauhid, ilmu tauhid, agama tauhid, agama tauhid, tapi tauhidnya tidak ada. Habis ceritalah. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah, walaupun percakapan kita seolah-olah kita mentauhidkan Allah, tapi pegangan kitanya Allah, perbuatan Allah, kita perbuatan kita, Allah serah kepada kita. Sebab Allah telah melantik, menjadikan kita ni sebagai khalifah atas muka bumi ni. Maka Allah jadikan muka bumi, Allah jadikan manusia sebagai khalifah, manusia yang mengatur sendiri, manusia yang buat sendiri. Allah hanya mengetahui, Allah hanya pantau, Allah hanya tengok sahaja. Kemudian hak berlaku tu manusia yang buat. Itu tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebahagiannya kerja Allah, sebahagian laginya bukan kerja Allah, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olahnya Tuhan ni banyak, cuma Allah ni Tuhan yang besar sebab dia buat benda-benda besar. Khalifah atas muka bumi manusia ni Tuhan yang kecil sebab dia buat benda-benda yang kecil. Itu tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni pegangan kita lah. Tapi jangan lupa kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita isbat letak kita ada pilihan, ikhtiar, dan kita ada perbuatan usaha dipanggil kasbun. Tetapi diri pilihan kita, diri usaha perbuatan kita pun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jadikan di hati kita tu suka pada satu-satu perkara, kerana hati kita pun memilih untuk melakukan satu-satu perkara. Saat hati kita suka, Allah yang buat. Saat hati kita memilih, Allah yang buat. Kemudian kita pun menggerakkan tubuh badan kita nak buat apa yang kita pilih tadi. Saat kita menggerakkan tubuh badan kita, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Walaupun kita wajib isbatkan, letak di akidah, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Tapi jangan lupa kesemuanya keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Termasuk diri pilihan kita pun perbuatan Allah, diri usaha kita tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pilihan kita mutlak semata-mata, perbuatan kita mutlak semata-mata, bukan Allah yang buat, bukan Allah lakukan, tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi kalaulah pilihan dan perbuatan kita pun perbuatan Allah, tak ada lah, memang hakikinya tak ada. Sebenarnya makhluk tidak ada sebarang peranan, walaupun sebesar zarah. Kita hanya wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, kerana ayat-ayat Quran menyandarkan perbuatan kepada kita. Ini nama ilmu, nama ilmu.
ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah. Kemudian ilmu tauhid juga dikenali dengan ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin dipanggil umbi agama, tapo agama. Tak ada ni, tak ada agama. Semayang tak tinggal pun, puasa tak tinggal, zakat pun tak pernah tak bayar, haji pun selesai dah, tak ada agama. Kalau tidak ada tapo agama, kalau tidak ada usuluddin, tak ada agama. Walaupun rupa zahirnya rupa agama, walaupun perintah-perintah zahir kita sempurnakan, walaupun perintah-perintah hati daripada ilmu tasawuf kita sempurnakan, tapi kalau usuluddin tak ada agama. Fiqh pun tidak dinilai, tasawuf pun tidak dinilai. Jadi kalau tidak ada ilmu usuluddin, ilmu tapo umbi agama. Ini ilmu yang pertama-tama yang wajib kita belajar, dan inilah ilmu pertama-tama yang wajib kita ajar kepada mereka yang di bawah tanggungjawab kita. Ini ilmu yang pertama-tama yang wajib atas kita, orang yang mukallaf, orang yang berakal siapa umur kena belajar. Dan ini juga ilmu yang pertama-tama yang wajib kita ajar kepada mereka yang duduk di bawah tanggungjawab kita, yang wajib kita ajar. Anak kita, contoh kalau suami isteri, orang kita dikata khodam, bukan khodam Piramli tu. Khodam ni pekerja. Pekerja pun waktu duduk bawah tanggungjawab dia punya majikan dia, terutama sekali pekerja yang bersama dengan majikan 24 jam. Mana pekerja yang bersama dengan majikan selama 24 jam? Siapa? Khodam, orang khodam lah. Panggil pekerja. Pekerja yang duduk dengan majikan 24 jam. Siapa? Bibi. Bibi Supi. Bibi tau. Panggil apa? Bibi ke tau? Hak Supi tu. Jereng-geng ada apa? Jereng-geng apa? Oh, bibi jereng-geng. Oh, jereng-geng apa panggil? Dah. Jembeng. Dah jereng-geng mana? Jereng-geng duduk oh. Tu bibi tu. Bona plastik tau. Bibi AJK tau. Malang kelas malang saya cakap pendapat tahu, kontak selaginya konkret. Kontak, salah kontak. Lepas tu saya tanya pula, kita kalau buat panggilan tak dapat hubung, kita panggil tak dapat kontak. Dia pun mai royak lepas tu. Kontak sebutan sama, ejaan berbeza. Hak kita tak dapat kontak kawan kita, tak dapat hubung telefon, tu makna lain. Hak kata kontak mana apa situasi. Situasi. Salah kontak. Salah letak perkara tu. Situasi sebenarnya kena bergiang. Barulah keluar hukum bergiang. Tiba-tiba kontak yang berbeza, suasana yang berbeza, situasi yang berbeza, kita pergi letak hukum sama. Tak boleh tu, salah kontak. Dia kata. Tapi ejaan dia kata lain. Lepas tu saya ada sebut konkret. Penjelasan yang konkret, penjelasan yang lengkap. Kata buat bangunan tu konkret juga. Sama je ejaan dia kata. Tu bangunan tu bangunan yang kemah. Konkret dia kata. Gitu. Sebutan. Kena kontak itu bunyi serupa tapi ejaannya lain. Tak dapat nak kontak, tak dapat nak hubung. Salah kontak itu, salah suasana, salah situasi. Hak Nabi kata seumpama tu situasinya macam mana, kontaknya macam mana. Kalau tak kena letak situasi kontak, salah hukum. Contoh. Bab fiqh. Nabi larang qada hajat menghadap dan membelakangkan kiblat. Walakin syarriku wa gharribu, Nabi kata. Tetapi hendaklah kamu menghadap sebelah barat, sebelah matahari naik dan sebelah matahari jatuh. Walakin syarriku wa gharribu. Nabi kata jangan kamu qada hajat menghadap kiblat dan jangan juga membelakangkan kiblat, tetapi hendaklah kamu menghadap matahari naik dan menghadap matahari jatuh.
Kita letak kontak tempat kita ni kau pening lah. Sebab kita matahari naik itulah membelakangkan kiblat. Matahari jatuh itulah menghadap kiblat. Nabi kata jangan menghadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat, hendaklah menghadap matahari naik dan juga menghadap matahari jatuh. Kita letak di konteks tempat kita ni memang huru-hara lah. Dan Nabi kata mana di Madinah. Di Madinah ni menghadap membelakangkan kiblat utara selatan, menghadap dan membelakangkan kiblat, bukan timur barat. Mana kalau kita baca hadis tu kita salah letak, salah tempat, salah suasana, jadi pening kita. Jangan menghadap kiblat ketika qada hajat, jangan membelakangkan kiblat, tapi kena hadaplah matahari naik dan juga matahari jatuh. Tempat kita matahari naik tu membelakangkan kiblat, bukan gitu. Matahari jatuh itulah menghadapkan kiblat. Tapi Nabi kata tu konteksnya di mana? Di Madinah, bukan di Malaysia. Itu contoh. Konteks dah asal sana. Tadi kata bibik, itu bibik sungguhlah BIBIK. Dah bibik. BIBIT lain pula. Bibik ni apa? Bukan bibik ni, bibik perpecahan. Bibik pertelangkahan. Itu bibik tu. Tak panggil apa? Bibik dengan T. BIBIT, bibik. Bibik ni ada kata bibik perbalahan dah tu. Bibik mana? Menyuburkan bibik perpecahan. Itu lain je dah. Ini aja ke dah bibik. Jadi hak pekerja yang sentiasa duduk dengan majikan adalah pembantu rumah. Lepas tu tuan rumah lah kena tanya dia bab ilmu macam mana, tak erti ke apa satu. Kena ajar. Kalau mana? Kita belajar kita je sesat. Keluarga kita, anak cucu kita bawa belajar agama sesat. Lepas tu pembantu rumah, masa kita gisit surau, dia buat kerja lah ngemah-ngemah. Takkan nak buat gisit surau juga, sedap, hidup saja. Kan? Lah. Kita mari majlis surau dengar, dia pun mari duduk dengar juga. Hak dia. Sedap lah dia. Nak oleh ke boleh ke dia tu habis berapa ribu duit. Ejeng lah, apalah. Lepas tu dia boleh gisit surau macam kita juga. Tu kewajipan kita. Kalau kita tak bawa majlis surau, kita kena ajar. Kan? Mana kira? Tu bab ajar ilmu agama. Lepas tu pula kena jaga pula dia punya hubungan tu pula, pergaulan tu macam mana, aurahnya macam mana. Banyak kira lah. Banyak kira. Nak orang ni kena cari pembantu rumah belaka. Kena kira lah kok mana pun hukum akal kena jaga. Hukum akal kena jaga. Tapi orang nak kata tadi, hak ajar tadi tu. Ajar. Mana kena ajar bab kena Tuhan, ajar tauhid. Kemudian ajar pula hukum hakam. Ajar hukum hakam. Bukan hanya kadang-kadang kan. Kita ni hak bukan kata hak ibadat dia kita tak cara. Hak kerjaan dia atas rumah kita, hak membabitkan kita pun kita tak cara. Mana? Macam mana pembantu rumah nak menyucikan najis, nak basuh najis, najis latar nak basuh warna, ikan, ayam, daging nak basuh warna. Tu kita tu buat latar kat gigi kita pijak. Lepas tu kat gigi ayam, ikan, daging kita nak makan. Kita keluarga kita ajar tak dia hukum hakam tu. Tapi bukan kata kita wajib ajar hukum hakam tu saja. Hak dia sendiri tu. Hak dia sebenarnya bukan hak kita. Hak dia. Tauhid dia. Semayang bang dia. Ada pun hak bak basuh najis, bak basuh latar ni kita nampaklah. Tu tak pandai basuh latar kan? Dia basuh tak suci, kita ambil semayang,
kaki basah, sekarang kita pijak pula di tempat hak latar, hak dibasuh tak suci tu, najis akan pindah ke tapak kaki kita hak basah, air warna semayang kita. Bukan tu je, hak tu pun dah ajar. Dah, hak tu pun dah ajar. Ajar macam mana nak kenal najis. Nak kena kenal najis dulu. Apa benda barang najis? Kena kenal dulu barang najis. Kemudian barulah pergi pada kaifiah, cara menyucikan najis. Ni kadang-kadang barang najis pun tak kenal. Bukan kata pembantu rumah, tuan rumah pun tak kenal najis kadang-kadang. Pembantu rumah, tuan rumah. Ada orang puan, dia tak tahu budak jeluak tu najis. Ada? Jeluak najis kot ustaz. Susu hak keluar tu tak basi pun laginya. Super macam susu hak masuk dalam perut budak tu tadi, keluar balik tak ada basi-basi, tak ada berubah pun dia punya bau, warna tak ada berubah. Super hak masuk saning barunya. Najis kot mana? Bukan basi pun lagi susu tu. Dia bila jeluak tu datang daripada Maidah, dipanggil qai'u maidatin, muntah yang keluar dari Maidah, hukumnya najis walaupun rupanya tak berubah sekalipun. Jadi barang najis pun tak kenal. Bila tak kenal barang najis, budak jeluak dia ambil tisu dia lap. Sebab apa? Kotor, bukan najis dia kata, sebab tak basi. Nak kira mana? Tu bukan pembantu rumah, tuan rumah. Jadi nak ajar kepada mereka yang di bawah ini bawah khodang, khodang. Tapi kalau dia kerja tu setakat separuh hari dengan kita, hak pada masa hak dengan kita tu kita jaga. Bab semayang kita pastikan dia semayang. Lepas tu setengah-setengah tempat dia buat kuliah agama di tempat kerja. Tempat kerja apa? Dia nak pastikan pekerja dia tu reti agama. Hak supaya reti agama lah. Ada setengah majikan pula, dia bukan nak sahaja agama, dia nak sahaja kejujuran, nak sahaja amanah. Biar kerja majikan tu kerja sungguh, dia nampak tu je. Kalau pekerja tu jujur, amanah, jadi pendapatan majikan, keuntungan majikan meningkat. Tidak kata nak ajar biar kenal Tuhan, nak ajar biar comel hukum hakam. Tak, dia hanya nak motivasi supaya kerja tu baik. Kalau nak setakat kerja jujur, kerja amanah, cari penceramah yang bukan agama Islam pun dia ajar benda yang sama. Ya, panggil penceramah motivasi untuk cerita bab tanggungjawab pekerjaan, tak payah panggil penceramah Islam pun tak apa. Sebab kadang-kadang orang kafir pun dia kadang-kadang jujur juga dalam pekerjaan dia. Baik tak ada baik. Orang yang syirik pada Allah tak ada baik. Tapi nak cerita betul tu. Jadi kalau setakat kita nak suruh pekerja kita jujur, lepas tu nak panggil ustaz tak payah, panggil penceramah yang bukan Islam baru boleh ceramah. Bab pentingnya jujur. Dia panggil apa? Integrity. Integrity. Integrasi lain kau. Payah. Buat bahasa bukan bahasa kita semua tu. Dan setakat nak integriti panggil orang kafir pun boleh ceramah. Kita nak suruh pekerja kita ni reti agama. Kita nak suruh pekerja kita ni faham agama. Ilmu yang pertama ni ilmu tauhid ni. Ini ilmu yang pertama. Kita pun wajib belajar ini ilmu yang pertama. Ajar kepada mereka yang bertanggungan kita pun ini ilmu yang pertama, ilmu usuluddin, ilmu tapak agama, ilmu tauhid, ilmu nak mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nama ilmu. Kemudian bermula ilmu tauhid itu ibarat menuturan daripada perhimpunan barang yang diaktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, pegangan agama lah, bukan pegangan perkara lain. Ini pegangan hak agama, aqaid ad-diniyah dia panggil, pegangan yang dibangsakan pada agama yang diambilkan daripada dalil-dalilnya yang diyakinkan. Dalil hak yaqiniyah, dalil yang diyakini. Sama ada dalil itu dalil naqli, dalil Quran hadis, ataupun dalil akli, dalil akal, tapi dalil yang diyakini. Adapun kalau ilmu fiqh
dalil dia tak sampai tahap dalil yang diyakini pun memada. Kalau persoalan ilmu fiqh, adapun persoalan tauhid mestilah dengan dalil yang diyakini. Dalil yang diyakini. Jadi ilmu tauhid adalah perhimpunan ilmu yang hak jenis i'tiqad, pegangan, yang diambil daripada dalil-dalil yang diyakini. Adapun kalau sebut kata ilmu fiqh, ilmu berkaitan dengan hukum hakam, hak syariat zahir, yang diambil daripada dalil-dalil yang tafsiliyah walaupun dalil yang tidak diyakini sekalipun. Itu ilmu fiqh. Ilmu tasawuf pula ilmu yang nak kenal dengan ilmu ni akan ahwalun nafsi. Manapa kelakuan diri kita, hati kita. Sama ada yang datang ke atas hati kita tu sifat yang baik ataupun sifat yang zamimah, yang mazmumah, yang dicela pada syarak. Itu ilmu tasawuf. Ilmu tauhid pembicaraan bab pegangan agama yang diambil daripada dalil yang diyakini. Ilmu fiqh ilmu pembicaraan bab hukum hakam, amalan zahir ni, bukan amalan pegangan, amalan zahir. Itu ilmu fiqh. Ilmu tasawuf ilmu yang mana nak kenal dengan ilmu ni berkaitan dengan sifat-sifat hati. Sama ada sifat yang baik yang dipuji pada syarak ataupun sifat yang dicela pada syarak, sifat yang mazmum. Itu nama dia punya takrifan ilmu. Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu akidah, pembicaraan pegangan. Ilmu fiqh cara kasarnya pembicaraan bab amalan-amalan zahir. Ilmu tasawuf ilmu yang membicarakan bab ketaatan hati, hak sifat-sifat yang datang ke atas hati kita, sama ada sifat baik ataupun sifat yang tak baik. Itu je takrifan ilmu tauhid. Lepas tu kita selitlah dengan hak fiqh, selit dengan hak tasawuf. Jadi kita ni sebelum masuk pada pembicaraan nak kenal dulu. Sekarang ni kita ngaji apa ni? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid cara apa? Cara pegangan. Bersumberkan dengan dalil-dalil yang diyakini. Kena ada dalil yang diyakini. Tiap-tiap satu pegangan mesti kena ada dalil kita sendiri. Bukan hanya taklid turu orang. Kita belajar satu pegangan, kita berpegang satu pegangan, mana dalilnya? Tahu lah, kita pakai ambil orang ngajar sudah atau panggil apa tu? Turu orang dalam bab pegangan tanpa ada dalil yang diyakini sendiri. Khilaf ulama sama ada pegangan ni sah ataupun tidak. Sebab tauhid ni mesti ada dalil-dalil yang diyakini sendiri. Adapun dalam bab fiqh, tiap-tiap satu ilmu, satu hukum hakam, kita setakat belajar. Dalam kitab ada tu dalil, orang mengajar adalah tu dalil. Yakin ke tak? Tak yakin lah orang panggil. Cuma kita ambil dalam kitab kecil-kecil je, dia royak hukum je. Orang mengajar pun dia ajar rekah-rekah je, dia royak hukum je, dalil tawak hari. Tapi kiraan kita, zon kitanya, hak kita royak tu ada sumber lah. Hak orang ngajar royak tu ada sumber lah. Sebab orang ngajar sendiri pun kita pasti orang yang berkelayakan. Kalau orang mengajar kita tak hujung pangkal, hanya dia boleh bercerita sahaja. Tiba-tiba dia ajar salah, kita ingat ke dia ada sungguh-sungguh, tu salah kita. Sebab kita tak tahu bahawa, kita tak periksa molek bahawa dia tu berkelayakan ngajar. Bukan hanya pandai berbicara saja. Dia ada tempat ambilan dia, ada guru dia, jelas satu-satu perkara. Sekarang ni banyak orang selindung-selindung. Kadang-kadang ditepek situ sikit, ditepek situ sikit, degi situ sikit, ditupang nama tu guru tu, degi situ sikit, ditupang nama tu guru tu. Tu bahaya. Akhirnya dia pun gunakan kepetahan dia, akhirnya dia pun menyampaikan ilmu agama yang tidak ada sumber. Yang mana hukum hakam tu hukum hakam yang salah. Tu kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Kita belajar ilmu yang salah, kita amal salah, kita sendiri yang akan bertanggungjawab. Orang mengajar tu besarlah saham dia, tapi kita yang belajar ni kita akan bertanggungjawab sendiri atas diri kita. Yang kita kata kita belajar salah, kita mana tahunya salah, dia ajar salah, dialah kena kat gigi, kita kena juga. Sebab kita mukallaf, kita akil, berakal, kita balik sampai umur, kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Orang yang bawa salah tu hak gian dia besarlah, banyak perkara lagi yang dia sahamnya banyak. Tapi kita lepas dak. Sebab apa? Sebab orang mengajar tu dia tak bagi dalil.
Jadi kita nak pastikan bahawa orang ni sebenarnya berdalil, kena pastikan belajar dia macam mana. Hak tauhid memang kena ada dalil masing-masing. Ini hak fiqh, hukum akam fiqh. Hukum akam fiqh. Kena ada sumber kitab yang muktabar. Kitab-kitab muktabar ni mesti ada dalil. Sama ada orang yang mengajar tu dia kupas dalil tak kupas dalil, dia tengok pada keadaan lah. Tengok pada keadaan. Kalau kita mengaji peringkat mula-mula ni, kita setakat nak tahu macam mana hukum, wajib ke, sunat ke, sah ke, batal ke. Ni semua ambil mana dalam kitab. Dan kita ada dalil ya. Dalil apa tu? Dalil zanni barunya, bukan dalil hak yakin, sebab tak mari satu-satu dalil. Tapi dah kita adalah dalil. Tapi kenapa tak didatangkan? Dah kitab kecil. Kalau mari dalil panjang pula pembicaraan dia ni. Panjang pembicaraan. Cuma orang sekarang lah dia agak kelas sikit lah orang sekarang ni. Ni zaman ajar wajib sunat sah batal setakat tu, zaman tu sudah berlalu. Zaman sekarang zaman canggih. Tiap-tiap satu hukum sertakan dalil. Kata wajib, mana qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sunat, mana qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sah, kata batal, mana dalil. Ni zaman sekarang. Bukan macam zaman dulu. Orang tua-tua dulu tak apalah, dia pakai turuk je kepada orang mengajar. Orang sekarang bukan jenis pesen tu. Orang sekarang ni sudah terbuka. Minda sudah terbuka. Dia berasa ilmu dia banyak. Orang sekarang. Jadi zaman ajar hukum tak mari dalil, zaman tu sudah berlalu. Sekarang kena mari dalil. Dan orang yang mengaji, kalau ada orang mengajar tak mari dalil, tanya dalil. Biasalah tu guru. Orang mari jumpa tu guru nak dalil. Nak dalil. Tu guru pun tak ada apalah, dalil dalam kitab ni. Dia pun buka muka surat. Muka surat betul, ambil kitab. Dia pun baca. Tu guru, kitab Arab ni saya tak pandai. Dah awak nak dalil, bacalah dalam tu. Tu guru lah baca. Kalau saya baca, saya pusing tak apa. Awak tak tahu betul tak betul. Awak kena baca sendiri. Nak baca budak reti, nak tanya hadali. Ni. Ada orang sekarang. Kemudian pula orang mengajar sendiri pun terkadang dia tahu dalil tapi tidak datangkan. Kenapa? Kerana untuk permulaan. Setengah orang mengajar pula dia pun tak ingat kok dalil-dalilnya. Kalau nak dalil kok kena balik rumah tengok kitab lah, buka kitab sebab bukan nak hafal semua dalil. Orang mengajar nak ingat hukum pun cukar-cemaking. Apa hukum ustaz? Wajib ke sunat? Sah ke batal? Nanti dulu tengok rumah. Tu tanya hukum baru tu dah tanya dalil lagi. Tanya hukum pun dah ingat patut tanya dalil. Orang main ngajar pula takkan nak bawa kitab 3 pauti. Nak dalil? Belik. Nak dalil? Nayalah. Kadang-kadang lah. Tapi kelas. Tanya dalil marah. Bukan marah. Kena tengok suasana. Kalau kita keluar dalil, hadis, kita bahas hadis pula. Kadang-kadang hadis yang mana sahih kedua-duanya tapi hukumnya berbeza. Kena bahas hadis pula. Contohlah contoh. Dan kitab Bulughul Maram tu. Bulughul Maram tu ada datangkan hadis. Dan kitab Bulughul Maram datangkan hadis berkaitan sentuh kemaluan. Datang 2 hadis. Fal yatawadda. Ambil wuduk, batal wuduk, sentuh kemaluan. Datang hadis yang keduanya, hal hiya illa qit'atun mink. Kemaluan tu anggota kamu macam anggota lain lah. Kita pegang lutut batal dah wuduk. Dah. Kita pegang paha batal dah wuduk. Dah. Pegang kemaluan pun dah batal juga. Hadis sahih belaka. Hak kata batal pun hadis sahih, hak kata tak batal pun hadis sahih. Lepas tu nak kerja kat mana pula? Panjang pula nak bahas. Tak padang. Mazhab Syafi'i pakai hadis kata batal, mazhab Hanafi pakai hadis kata tak batal. Dia ada ijtihad mereka masing-masing. Nak bahas kau tu pening lah kita. Tapi nak ngaji bab dalil bolehlah, kena ngaji lebih tinggi. Gitu je bab fiqh. Saya pernah kena ustaz bukan pergi ngajar, kita sekirah je. Dia macam orang-orang berkenaan jugalah di surah tu. Ustaz, kita tempat kita gini ustaz, nak ayat hukum sertakan dalil. Tak ada dalil kita tak amal. Sebab kita nak amal satu-satu perkara, kita nak ada dalil. Amal gini, dalil ni. Kita tak ambil ayat hukum saja. Sebab tak ada dalil kita tak amal. Kata nanya balas ni. Kalau dia main tanya tengah-tengah, hak dalil kita dah ingat, susah pula kita je.
Sebab apa dia kata? Kalau tak ada dalil tentang Muhammad. Saya pun tanya dia. Dah saat ni kuliah maghrib. Dah saat ni sembahyang maghrib 3 rakaat dah. Dia kata, isyak lagi kita nak sembahyang 4 rakaat. Mana dalil? Mana dalil? Dalil kata maghribnya 3 rakaat. Dalil isyaknya kat mana dalil? Hadis mana riwayat maghrib 3 rakaat? Hadis mana riwayat isyak 4 rakaat? Mengigau. Dah awak amal ada dalil tak ada? Lepas tu sembahyang dengan takbirnya, dengan Fatihahnya, dengan qiyamnya, dengan rokoknya, dengan iktidalnya, tamaninah pula. Mana hadis? Mana dalil? Hak duk amal-amal takbir, berdiri, baca-baca, mana hadis? Hak tu pun tak nak jawab, mengigau. Lepas tu senyap, dak bunyi ke satu. Agak. Tak agak. Angin. Kita dah sembahyang dengan takbir, dengan berdiri, dengan Fatihah, dengan rokok, sama-sama. Mana hadis? Dalil. Dalil banyaklah hadis, adalah hadis khalaq bi rafi', hadis masih usolatah, cerita bab rukun solat. Tapi muka kita ngaji setakat nak tahu hukum je, mana wajib, mana sunat. Tapi kalau kita ngaji tinggi, kita jumpalah dalil. Tapi orang yang belajar tinggi jumpa dalil pun dia tak mampu juga nak hafal dalil tu. Melainkan kalau kita ada program khusus, hari ni tajuk ni perbicaraan, maka nak kemahnya dia akan ambil lah dalil tu. Dia sama ada dia hafaz ke, ataupun dia buat catatan dalil ke. Sekarang ni kan ada orang pakar ni dia mengajar tu, dia pakar apa? Komputer tau, laptop tu kan. Situ dia masuk dalil. Dia pun sebut dalil, dia pun tak ingat. Tapi oleh kerana tajuk pembicaraan kuliah masa tu bab tu, jadi nak kemak, dia pun tak masuk dalil situ. Dia ingat ke tak? Kalau kita tanya kat luar, tak ingat-ingat pun. Bukan kata salah, tanya bab dalil, hurah dalil, tapi tengok keadaan lah. Bukan kata orang dulu, style dulu tak main dah. Style dulu wajib sunat dalil tak hari. Dulu dia ngaji balas lain. Dia ngaji bukan nak nyoho, dia ngaji bukan nak berlawan orang, dia ngaji nak beramal. Orang learning ni belajar satu perkara, dia masuk FB, dia katok orang tu, dia katok orang tu, dia cerca orang tu, dia cerca orang ni. Kalau kita buka FB, nampaknya ayat-ayat berbentuk ilmu agama, tapi tujuannya nak sasar orang tu, nak tuju orang tu, nak kutuk orang tu, nak kata orang tu salah. Lepas tu hak ni pun balas balik ni dengan maki hamung, hak ni pun maki hamung, hak ni pun maki hamung. Dia cerita bab apa tak tahu. Lepas tu rosak belakang tu. Sebab apa jadi gitu tu? Sebab orang yang bawa agama kadang-kadang dia pesen berlawan, pesen nak bermegah-megah. Kadang-kadang cara cakap khabar pun apa? Nyenyeh. Apa nyenyeh? Nyenyeh. Cara cakap khabar pun angkuh. Ulama-ulama dulu ni mainan dia je. Mainan dia boleh kata apa-apa pun. Orang sekarang, orang dulu dia mengaji nak buat amal, setakat nak tahu sah batal. Orang mengajar dia usul dulu. Orang mengajar ni maknanya dia betul-betul berilmu ke tak. Dia betul-betul berilmu, diakui oleh gurunya sendiri, guru pada hak mengajar tu, diakui oleh tuk-tuk yang lain. Maka dia pun kata dulu sepatah selidah mereka pakar sungguh. Ada sepatah selidah tu dia ajar, dia pakai sungguh. Sebab apa? Sebelum tu dia cek dulu. Lepas tu sepatah selidah mereka pakai sungguh. Faham tak sepatah selidah? Faham tak? Tak faham pula kan sepatah selidah apa benda pula. Mana apa dah dicek dulu, bukan diturut betul-betul tau. Lepas tu barulah sepatah dia pakai. Sebab apa? Dia hanya nak buat bekal-bekal akhirat je, bukan nak berlawan-berlawan orang, bukan nak berbangga-bangga dengan tu orang dulu. Sekarang jangan main. Kita tak main wajib sunat. Kena mari dalil. Itu pekoh. Tauhid ni memang kena ada dalil masing-masing. Dalil yang diyakini. Dan bicara ilmu ini pada zat Allah Ta'ala, daripada sekira-kira barang yang wajib baginya dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus baginya. Apa bicara ilmu tauhid? Dipanggil dalam bahasa Arab maudhu'. Kalau bahasa kita dia panggil agenda. Mana? Agenda.
Maudhu' ni panggil bicara ataupun bahasa ataupun agenda lah. Ni ilmu tauhid ni apa bicara dia? Bicara bab sifat Allah, sifat Rasul. Ilmu fiqh ni bicara dia apa? Bicara hak perbuatan-perbuatan kita ni. Hak zahir. Ilmu tasawuf bicaranya apa? Bicara berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Itu dia panggil bicara. Bahasa Arab dipanggil maudhu' ataupun kita panggil dia punya bahasan dia. Jadi bahasan tauhid cerita bab sifat Allah, sifat Rasul, cerita bab perkara-perkara gaib yang Rasul bawa datang, itu bicara ilmu tauhid. Bicara ilmu fiqh berkaitan dengan amalan kita lah, dengan semayang kita, puasa kita, dengan jaga mata, jaga dengan tu fiqh belaka. Kemudian bicara maudhu' ilmu tasawuf berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Dia bicara bab sifat hati. Itu ilmu tasawuf. Wallahu a'lam.